Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, jumpa kembali dalam channel Family Agrotani. Diharap rakan-rakan semua sehat selalu bersama keluarga dan juga tanaman-tanaman di sekeliling rumah. Di sini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan bagaimana untuk mendapatkan kobis yang bulat, berat dan berkualiti. Sebenarnya ada beberapa faktor yang kita perlu kenal pasti. Di antaranya pemilihan biji benih. Jadi biji benih yang kita pilih mestilah biji benih yang cukup bernas, berkualiti dan belum tamat tempoh atau expiry date. Faktor seterusnya adalah medium. Di sini saya menggunakan sabut kelapa yang baru untuk tanaman kobis. Apabila kita menggunakan sabut yang baru, di peringkat awal penanaman kita perlu menyiram dahulu dengan air selama 1 minggu. Selepas 1 minggu, kita lihat apakah warna air yang terdapat dalam pasu di bawah. 10 hari yang lalu saya gunakan sabut kelapa yang baru. Pada peringkat awalnya selama 7 hingga 10 hari saya siram dengan air. Dan selang-selikan dengan baja AB. Jadi bila kita membuat penyiraman peringkat awal ni, warna air berubah menjadi coklat kehitaman. Air di dalam pasu takungan di bawah ini kita perlu tukarkan, kita buang dan kita siram menggunakan air baja AB yang baru. Kita nak memastikan sama ada air siraman itu berasid atau tidak dengan cara kita memastikan air berwarna jernih. Di sini kobis yang sudah berumur hampir 3 bulan air siraman itu menjadi jernih. Ini disebabkan oleh banyak siraman yang telah dilakukan. Faktor yang seterusnya adalah saiz bekas. Saiz bekas memainkan peranan yang penting kerana semakin lebar bekas, saiz pokok lebih besar berbanding saiz yang kecil. Ini adalah kerana kobis mempunyai struktur akar rambut yang banyak. Jadi kobis memerlukan saiz bekas yang besar. Faktor seterusnya untuk mendapatkan kobis yang besar, berat dan berkualiti adalah penyiraman, khususnya pada musim panas. Kobis sangat memerlukan air yang banyak kerana struktur daunnya yang lebar, tebal, memerlukan jumlah air yang banyak. Pokok kobis yang ditanam di dalam polybag atau dalam pasu memerlukan siraman sekurang-kurangnya 2 kali sehari, iaitu awal pagi atau lewat petang. Manakala apabila saya menggunakan set Nutriport, saya perlukan penyiraman 2 hari sekali. Ini adalah kerana penyiraman air yang lebih yang melibatkan baja AB. Lebihan air siraman itu tertakung di bahagian bawah dan berlaku penyerapan semula. Itu menyebabkan hasil kobis yang saya tanam yang berusia 2 bulan setengah sudah menampakkan hasil yang baik. Faktor seterusnya adalah dari segi pengawalan perosak. Pokok sayuran yang saya tanam di sekeliling rumah, saya tidak menggunakan racun kimia sebab kami menggunakan untuk keperluan sara diri di rumah. Jadi apa langkah penjagaan pengawalan perosak dan penyakit? Jadi saya gunakan ekstrak bawang putih dan juga cuka kayu sebab bahan-bahan ini adalah organik. Di antara perosak yang merosakkan kobis adalah siput, ulat ratus dan ulat pelutela. Faktor seterusnya adalah pembajaan. Kobis memerlukan pembajaan baja AB dan diperkukuhkan dengan baja organik iaitu Milagro. Sebelum ini saya menanam kobis menggunakan baja AB hanya setakat pokok itu membesar, tetapi tidak boleh membentuk bulatan kobis yang sempurna.
Apabila saya menggunakan baja organik Milagro, alhamdulillah, kubis boleh mendapat berat antara sekilo hingga 2 kilogram bagi setiap satu biji. Dan faktor yang seterusnya adalah pencahayaan. Bahawa kubis memerlukan cahaya matahari penuh. Tidak boleh diletakkan di bawah jaring, di bawah pokok atau di tepi rumah. Perlu pendedahan cahaya matahari 100%. Apabila pencahayaan cukup, pokok kubis boleh menjalani proses fotosintesis dengan sempurna. Apabila pokok kubis kita dedahkan cahaya matahari, sudah pastinya dia akan mendapat hujan. Itu tidak mempengaruhi pertumbuhan kubis. Sebab kubis juga memerlukan air hujan untuk mendapatkan kelembapan medium yang cukup. Rakan-rakan, ini adalah beberapa tips penjagaan kubis yang saya lakukan di rumah dengan menggunakan kaedah tanaman secara Nutriport. Jadi kepada rakan-rakan yang ingin melihat pengutipan hasil kubis, kita akan lakukan lebih kurang dalam 10 hari lagi. Jadi di sini saiz ini mungkin hampir jejak 1,5 kilo. Okey, alhamdulillah. Okey. Walaupun daun berlubang jadi tidak menjejaskan kubis bahagian dalam kubis bahagian dalam ni cukup sempurna. Rakan-rakan, kita dah sampai penghujung video kali ini, iaitu tips penjagaan pokok kubis untuk mendapatkan saiz yang bulat, besar dan berkualiti. Rakan-rakan, jangan lupa like, komen, share dan subscribe supaya kita dapat berkongsi ilmu penanaman sayuran di sekitar rumah. Jumpa lagi. Terima kasih.